Bajet ini dibentang seperti mana satu kejadian yang berlaku pada diri saya pada pagi tadi. Bila saya buang air besar, saya tidak puas. Jadi ada masalah penyakit yang dihadapi oleh saya iaitu sembelit. Jadi saya menganggap bajet ini adalah bajet sembelit dan bajet berak tidak puas. Ini ya kita dapat lihat bahawa dia tidak menyelesaikan masalah-masalah penyakit kritikal yang berlaku dalam urus tadbir tata kelola dalam negara kita. Dan ini dapat kita lihat apabila pembentangan laporan audit 2020 yang menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana dapatan isu jumlah isu pembayaran tidak teratur kerugian wang awam dan pembadiran sebanyak 620.07 juta ringgit Malaysia. Ini satu jumlah yang sangat besar yang tidak menggambarkan bagaimana dalam bajet ini tidak menggariskan apakah rangka kerja dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang berbangkit ini. Ini laporan yang setiap tahun berlaku dibentangkan oleh laporan Ketua Audit. Dan sebab itu saya lihat bahawa antara yang disebut oleh laporan Ketua Audit ini adalah isu pembaziran. Dan kita sendiri, kerajaan sendiri telah pun melakukan satu pembaziran yang sangat besar apabila bajet ini tidak mengemukakan satu cadangan untuk mengecilkan kabinet yang begitu besar. Kabinet yang begitu besar yang tidak menghasilkan sesuatu pencapaian yang besar dalam sepanjang kabinet kerajaan yang dibentuk pada kali ini. Jadi ini bagi saya sesuatu yang tidak seharusnya berlaku. Sepatutnya kerajaan harus sedar bahawa perlu untuk mengecilkan kabinet kerana ini merupakan satu pembaziran yang sangat besar kerana dia tidak menyumbang kepada sesuatu yang lebih baik untuk meningkatkan masa depan negara kita. Begitu juga kalau kita lihat bagi saya bahawa pelantikan di dalam agensi-agensi kerajaan dan juga JLC, board ahli lembaga pengarah ini tidak seharusnya berlaku dengan satu jumlah yang begitu besar. Sebab itu sudah sampai masa dia kerajaan harus berani untuk mengurangkan bilangan-bilangan anggota-anggota board di dalam agensi ataupun JLC yang ada dalam negara kita. Ini untuk mengurangkan pembayaran-pembayaran yang tidak memberikan, yang tidak mendapatkan pulangan yang baik, iaitu daripada pengendalian di dalam agensi ataupun JLC yang ada. Saya juga ingin mengemukakan satu keadaan di mana bagaimana satu agensi kerajaan, Yadim telah mengajikan 12 orang pegawai di pejabat Menteri Agama dan juga Timbalan Menteri Agama. Ini bagi saya apa perlu untuk seorang Menteri Agama, bukan Menteri Agama sekarang ini, tapi Menteri Agama yang sebelum ini. Menteri Agama yang sebelum ini. Apa perlu untuk sampai 10 orang pegawai yang digajikan oleh Yadim? Ini bagi saya satu benda yang tidak seharusnya berlaku. Tak cukup kalau lagi pegawai yang ada, yang sudah sedia ada, yang diberikan kepada seorang menteri. Kalau tak silap saya, PTTK sebanyak 3 orang. Kemudian setiausaha politik, setiausaha sulit kanan, setiausaha sulit. Kemudian ada lagi pegawai khas. Dan tiba-tiba Yadim mengajikan lagi 10 orang tambahan pegawai di pejabat menteri jabatan di Jabatan Perdana Menteri iaitu Hal Ehwal Agama dan seorang timbalan menteri iaitu 2 orang pegawai di pejabat timbalan menteri. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan apa keperluan dan kenapa Yadim mengambil tindakan yang sebegini. Sebab perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh Yadim setahun untuk mengajikan 10 orang pegawai di pejabat menteri dan juga 2 orang di pejabat timbalan menteri ini sebanyak ringgit Malaysia 345,000. Ini bagi saya satu benda yang sangat bersifat pembadiran. Sedangkan hasilnya kita tak nampak apa dia hasil. Apa dia keperluan kepada pegawai yang untuk nak membantu menteri yang boleh melonjakkan program-program di Jabatan Perdana Menteri khususnya yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Ini saya fikir bahawa sesuatu yang perlu diberikan penjelasan oleh pihak kerajaan.